Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, baru ada 19 orang barulah, lagi 9. Okey, tak apalah. Okey, hari ini kita nak masuk topik baru. Topik yang terakhir dalam matematik 1. Topik yang kelima iaitu vektor and skala. Okey, vektor and skala. Ke surat 163. Okey, buka ke 163. Vektor and skala. Okey, tengok dekat skrin ataupun dalam buku awak, buku surat 163, Introduction to Vector, Introduction of Vector and Scala. Saya rasa awak dah belajar benda ni secara teorinya dekat dalam subjek sains pada unit 1, iaitu vector and skala, quantity vector and quantity skala. Apakah masukkan quantity vector, apakah masukkan quantity skala. Benda ni awak dah belajar dalam unit 1 sains. Okay, basic. Awak dalam sains, awak dah belajar benda ni. So kat sini dia punya calculation lah. Okay, yang tu kalau nak refer dia punya definition semua ada dalam sains lah semua ni. Okay, tengok apa masukkan vector. Vector is a quantity that has both magnitude ataupun size dan juga direction, arah. Okay, yang ni yang sama juga dia punya definition dalam tajuk sains, iaitu satu kuantiti yang mempunyai kedua-duanya, iaitu magnitude ataupun kita bagi sebagai size lah, ataupun unit lah, ada berapa dia punya ni, dan juga dia punya arah. Okay, kalau dalam sains tu awak tengok dia ada arah ke arah utara, selatan, timur, barat, atas, bawah, kiri, kanan. Maknanya kalau ada kuantiti yang mengandungi magnitude dan juga mengandungi arah, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, okay, 5 Newton ke arah utara, 5 Newton ke kiri, 8 Newton ke kanan, negatif 8 Newton ke bawah, ke atas, itu adalah kuantiti vektor. Okey, maknanya dia mempunyai arah ke mana dia punya pergerakan tu. Itu dengan vektor. Sebagai contohnya, an example of vector quantity are displacement ataupun sesaran. Okey, sesaran, velocity, pecutan, velocity hal laju, acceleration ialah pecutan, dan juga force ataupun daya. Itu adalah contoh kuantiti vektor. Okey, yang pertama seperti sesaran. Ya. Ingat yang lagi mana ni? Ini tak payah nak cerita benda ni, awak dah belajar dalam sains. Ni sesaran, velocity, hal laju, acceleration, pecutan dan juga force ataupun daya. Ini adalah contoh kuantiti vektor. Okey. Manakala skala pula, kuantiti skala is a quantity that have magnitude aja. Dia tidak ada arah, tidak ada direction. Okey, kuantiti skala ialah kuantiti yang hanya mempunyai magnitude ataupun size sahaja, nilai sahaja. Okey, dia tidak ada ke kiri, ke kanan, semata, bawah, utara, selatan, tu tak ada. Contoh skala kuantiti adalah seperti masa, time. Okey, T dalam unit second, speed. Okey, laju, kelajuan, temperature dalam unit darjah Celsius atau Fahrenheit. Okey, dan juga ataupun Kelvin, temperature ada 3, dan juga volume ataupun isi padu. Isi padu dalam unit centimeter cube ataupun meter cube. Okey, a skala is a real number. Okay. Skala pula dalam nombor nyata. The length of the vector is a skala. So the length of the scalar vector is a skala. Okay. Okay, itu dia punya introduction untuk vector dan skala. Dan penerangan secara tu boleh tengok dalam nota sains awak lah, dalam unit 1 yang kuantiti vektor skala, iaitu tajuk yang pertama mula-mula awal lagi benda ni. Okey, 5.11, representing vector quantity. A vector can be represented
Okay, represent by directed line segment. So dalam topik vector skala ni kita banyak bicara tentang bagaimana bentuk kita visualizekan quantity vector tersebut. Okay, kita visualkan dalam topik vector skala ni dalam bentuk satu garisan yang milik anak panah. Anak panah tu menunjukkan hala, arah dia. Vektor lah. Mana kita pergi pada vektor ni kan. Maknanya ke mana arah dia. Atas ke ujung, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Horizontal, vertical semua ada. Jadi itu menunjukkan arah. Arah ke kiri represent kepada tanda positif lah. Ke kiri. Ke kanan. Arah ke kanan menunjukkan tanda positif. Okay, nanti tengoklah ada both unit lah. Sama ada I dan J. Ataupun kita ke atas pun nilai positif. Manakala anak panah ke bawah, menunjukkan arah tanda negatif. Ataupun menyala ke kanan. Okey, bawah dan kanan. Okay. Kalau menyala ke bawah, okey, negatif. Nanti tengoklah kat mana negatif tu. Sama ada sini, kadang-kadang pun negatif. Manakala bagi anak panah yang menghala ke arah atas, dan juga ke ini, nilai positif. Ini termasuklah bentuk-bentuk macam ni, anak panah macam ni. Okey, yang ni pula termasuklah anak panah bentuk ke bawah. Maksudnya macam mana? Macam ni. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Tanda negatif lah. Tapi tengoklah unit dia I atau J nanti. Kejap lagi kita tengok. Okey, vector can be present by a directed line segment. Okey, tengok bawah ni. Okey, kat sini. Origin dia from A kepada B. Okey, mana direction dia daripada A ke B. Okey, maknanya sini B ni sebagai head ataupun terminal point, maknanya titik last kali dia jumpa kat mana. Okey, katakan sini Penang, sini Ipoh. Okey, direction dia maknanya daripada Penang ke Ipoh. Origin dia maknanya start from Penang pergi ke Ipoh. P adalah destination ataupun head ataupun terminal point dia. Okey, manakala panjang garisan vektor ni disebut panggil size ataupun magnitude. Okey, kalau tengok dari size kan. Dan kita biarkanlah Penang ke Ipoh around 160 km. So magnitude adalah 160 km ke mana? Okey, kalau kita tengok dalam peta Malaysia tu. Okey, peta Malaysia, Penang around here, Ipoh around here lah kan. Maknanya pergerakannya ke arah ke selatan. So pergerakan Penang ke Ipoh ke arah selatan, jauh sebanyak magnitude ialah 160 km around that lah. Okey, maknanya ke arah ke selatan. Okey, itu katakan quantity vector lah. Maknanya ada sesaran dipanggil displacement kat sini. Displacement iaitu sesaran antara A kepada B. Point A kata Penang, point B from Ipoh. So dia punya magnitude ialah 160 km. Ke arah mana? Ke arah selatan. Because Ipoh ni arah selatan daripada Pulau Pinang. Boleh contoh yang mudah lah nak faham. Okay, the vector is written. Okay, kita nak bila dapat macam ni, cara nak menulis sendiri ialah seperti berikut, iaitu A, B dan ada anak arrow menyala tunjukkan arah daripada A ke B. Ataupun kita tulis bold. Bold kalau tulis tu kita kan berbeza lah pennya kan. Nanti menunjukkan bahawa itu adalah penulisan untuk vektor. How to read vektor punya style. Cara macam ni. Satu dan kaedah menulis A, B tanda anak panah ni ataupun tulis huruf bold. So saya better awak tulis dalam bentuk anak panah lah. Nampak perbezaan awak punya tulisan biasa dengan tulisan untuk vektor. Okay. Lagi kan awak bold kan pakai tangan kan. So better awak letak anak panah di atasnya. Ini menunjukkan pergerakan A kepada B. Kalau tulis macam ni, ialah pergerakan B kepada A. B, katakan dari Ipoh ke Penang. Ini adalah pergerakan B, A. Okay. Ke arah mana? Ke arah utara. Tapi dalam ni nampak kita ke bawah kan. Sepatutnya kita lukis A atas, B bawah lah. Okay. Tapi dalam dalam peta dia akan bentuk macam ni lah. Okay.
also can be denoted with a small a, bold. Maknanya huruf A yang telah diboldkan. Okay, small A yang diboldkan. 4 orang tak ada pergi. The arrowhead represent the direction of the vector. So arrow yang ada dekat atas font AB tu, dia menunjukkan ke arah mana pergerakan vektor tersebut. A ke B ke B ke A ke A ke C ke D ke C ke sebagainya. So pentinglah penulisan tu betul. Arrowhead tu betul. Kalau tak betul, jadi pembacaan kita salah dan segala unit yang kita kira adalah salah. Okay. Okay, vector BA is opposite of vector AB. Betul tak? Vektor BA maknanya adalah songsangan ataupun bertentangan dengan vektor AB. Betul lah. AB katakan Penang ke Ipoh adalah bertentangan daripada Ipoh ke Penang. Sama je lah kan. Dan dia adalah sama dengan negatif. Negatif bagi AB. Katakan negatif bagi Penang ni maknanya kalau kita represent pada nota lah, dia punya nilai dia berapa. Okay. Okay. Maknanya kat sini kalau kita nak tulis AB katakan 160 km, maknanya BA ni adalah negatif 160 km. Okey, saya bukan kita ni jarak negatif, tapi menunjukkan bila dia jarak A ke B, maknanya Penang ke Ipoh 160 km, jarak B ke A pula adalah negatif 160. Maknanya boleh faham kot tu. Saya nak cerita pasal magnitude ni. Boleh tak? Boleh tak? Boleh je, boleh faham. Boleh faham. Boleh faham. Bagi contoh bagi bentuk nama tempat ni senang sikit. Maknanya dia kekurangan 160 km lagi daripada kalau pada ni. Maknanya bila dah hampir pada tu, barulah dapat 0 km lah, dah sampai. Macam tu lah. Okay, maka BA, magnitude BA adalah sama dengan negatif AB ataupun negatif A. Okay, AB tadi kita boleh juga ditulis dalam bentuk huruf A yang telah diboldkan. Yang telah diboldkan. Huruf A kecil, small letter A yang telah diboldkan. So saya cakap better kalau macam awak tulis dalam untuk final apa kan, yang kalau awak scan yang saya tak nampak dia punya ni, better tulis dalam bentuk arrow lah, tak payah nak bold lah. Kalau awak tulis warna lain pun awak kena scan yang bagi saya nampak perbezaan dengan huruf-huruf yang awak tulis secara biasa. Itu penting. Okay. Kalau awak bantai huruf A pun warna yang sama dengan huruf lain, jadi satu masalah bagi saya nak define. Dekat ini awak tulis untuk kan, macam a small letter. Okay. Ini perbezaan antara saya pakai pen lain. Okay. Awak nampak perbezaan sini dengan sini. Ini letter A. Okay. A ni kena boldkan. Menunjukkan sebagai ialah vektor. Okay. Boleh Okay. Kita tengok next page. Okay. Dan bagaimana pula kita tengok vektor ni dalam Cartesian plane, dalam satah Cartesian. Macam mana ditunjukkan dalam gambar dalam satah Cartesian. Okay, macam mana? Okay, dalam ini adalah bagaimana vektor digambarkan. Okay, saya nak ceritakan yang first ni, introduction ni adalah bagaimana vektor digambarkan. Seperti dalam bentuk tadi, yang first dalam bentuk anak panah, arrow, tunjukkan di mana origin, di mana apa dia punya terminal point atau hit. Kemudian bagaimana cara penulisan dia, ada arrow di atas, A, B, maknanya from A to B. Okay, A, B, both semua. Okay, dan seterusnya ini adalah vektor in Cartesian plane. Bagaimana vektor ditunjukkan dalam satah Cartesian dalam diagram satu ni. Okay, contoh kat sini. Okay, biasa kita ada satu graf sini yang ada X dan juga Y. Biasa jangan tukar X dan Y. Okay, ada satu vektor from origin pada 0,0 kat sini. Okay, dan satu kat sini dinamakan sebagai AB lah, kita tahu nilai berapa. Dan ini adalah vektor V. Okay, so the position vector OP mana from origin tadi kosong, bukan kosong, tu adalah koordinat dia, tapi ini adalah O yang asal ditulis sebagai AI campur BJ. AI dan BJ ni bolehlah kita refer sebagai
ini, I ni adalah X. J ni adalah Y. Okay. A ni adalah berapa unit dari sini. Dan B adalah berapa unit kat sini. So dapatlah AI campur BJ. So inilah AI campur BJ. Okay. Ataupun OP juga boleh ditulis satu kaedah pertama dan kaedah kedua ditulis macam trigonometrik macam ni. Satu maknanya X ke atas, nilai X ke atas, Y kat bawah. Okay, ada 3 cara penulisan. 1, 2 dan juga 3 macam ni. Okay, boleh tak? 1 dalam bentuk macam soalan macam real number dengan ingat lagi tak apa ni, imaginary number kan? Cara bentuk penulisan. 2 dalam bentuk soalan macam bentuk metrik macam ni. Yang ketiga dalam bentuk koordinat. So, ada 3 bentuk penulisan untuk vektor. Ada 3 bentuk penulisan untuk vektor. Okay. Okay, itu baru 2 dimensi. Ada 2 apa nama? 2 dimensi mana 2 paksi X dengan Y. Dan kita ada 3 dimension. 3 dimension. Dimension maknanya ada 3 paksi. Okay. Okay, sini X dan sini X. Silap. Sini Z. Dalam ini bawah sini Z. Sini Z. Sini Y. Sini X. Okay, ada 3 paksi. The 3-dimensional vector can be specified in following form in diagram 2 below. Kalau untuk yang tadi, untuk 2 dimension dia ada 2 nilai lah. I dengan J. Pada paksi X, pada paksi Y. Untuk 3 dimension, so dia ada 3, iaitu pada paksi I, pada paksi J, ada paksi X, pada paksi Y, pada paksi Z. The 3 dimension. Okay, ada 3 paksi kat sini. Sekejap saya tulis bukit balik lah. Saya salah kan. 3 mengelirukan. Okay, saya bukit balik. Okay, dia macam ni. So macam ni. Okay, sini pada paksi apa nama Z. Sini pada paksi Y. Sini pada paksi X. Okay, ada 3 dimensi. So kat sini kita ada 3 nak panah macam ni. Okay. Yang pasangan X adalah I, pasangan Y adalah J, satu lagi adalah K, I, J, K. Okay, kalau belajar dalam real apa ni, complex number ada 2 kan, I dengan J. Satu real, satu satu real dengan satu imaginary kan, nombor dengan I. So ini ada 3. Okay. So 3-dimensional vector can be specified in the following form in diagram 2 below using vector notation. Mana kat sini kita ada 3 lah. Okay, Xi, Yj campur Zk. Dulu dia punya paksi, kemudian dia punya magnitude dia berapa nilai dia. J berapa, K berapa. Okay, mention dia punya paksi dulu. Paksi apa, nilai berapa. Paksi berapa, nilai berapa. Paksi berapa, nilai dia berapa. Where X, Y and Z are the magnitude. Maknanya saya cakap tadi, X, Y, Z ni adalah nilai dia berapa. 5, 6, -1, 2/5 dan sebagainya. Magnitude, iaitu size dia of the component of V. Komponen ialah pada vektor V ni. Okay, berapakah nilai X? Katakan contoh kat sini saya letak V sama dengan 5I tolak 3J campur 9K. Okay, so ini adalah nilai-nilai. Ini adalah nilai magnitude bagi vektor ini. Ini nilai 5 ni, nilai 3 dengan nilai 9. So ini adalah nilai X, nilai Y dan nilai Z. 5, -3 dengan 9. Manakala I, J dan K adalah paksi dia. 3 paksi tadi, 3 dimension tadi. Okay, boleh?
Okay, kita tengok next page. Types of vector, jenis-jenis vektor. Kat sini dalam buku ada 5 jenis. So tengok yang pertama, equal vectors. Maknanya vektor yang sama, equal, sama dengan sama ya dua-dua ni, sifat sama A dengan B, iaitu katakan from origin sini naik ke atas. Dan kita nampak apa maksud yang equal ni? Equal ni two vector are equal. Dua vektor adalah sama. If they have a same magnitude, maknanya dia punya pemberat sama. Same magnitude maknanya panjang. Kan tadi tunjuk tadi pada muka surat yang awal tadi, ditunjukkan saiz dia kan. Okay, nampak ni. Magnitude-nya sama. Okay, sama. Maknanya saiz dia punya anak panah ni, panjang anak panah adalah sama. So itu menunjukkan dia adalah sama magnitude dia. Katakan tadi 160 km, tetap 160 km. Same magnitude and same direction. Okay, kalau tengok peta, kita tengoklah peta apa kan? Peta Malaysia. Okay, kalau tengok macam garis, dua garis macam ni, kita tengok ni bandar apa, ni bandar apa, ni bandar apa, ni bandar apa. Kalau jarak yang sama, kita buat straight line, dan dia punya nilai panjang dia sama, kemudian sudut arah ke bawah pun sama, so dipanggil equal vector kat situ. Kita tengoklah, maknanya jarak dan juga direction bandar A, B, A dengan B, C dengan D adalah sama, so kita boleh panggil equal vector. Macam tu kalau kita plotkan dalam bentuk peta. Okay, kalau kita plotkan peta, maknanya sama kat situ. Okay, two vector are equal if they have a same magnitude. Maknanya pemberatan yang sama, nilai yang sama, unit yang sama, dan juga same direction. So dia panggil dia are parallel, iaitu panggil selari kat sini lah. Okay, maknanya vektor ni adalah selari, maknanya panjang dia punya sama. Ada setengah lagi dia parallel juga tapi nilai dia tak sama. Mungkin tak tegak lah pula dia punya ni. Ya tekan dia punya ni, direction sama, cuma magnitude dia tak sama. Okay, sebab apa sini magnitude kata sini 160 kilo, ini around dalam 95 kilo sahaja. Jadi dia punya magnitude tak sama. Magnitude tak sama, tapi dia punya direction dia sama. From here to here, dia punya sudut, kalau awak tengok dia punya sudut ni kan, sama dia punya bukaan dia tu. Jadi dia adalah parallel, tapi magnitude tak sama. Okay, ini padam. Jangan kelirukan pula. Okay, since the two vector lah have a same direction, two country. Okay, same the three vectors have a same direction. So A sama dengan B lah. Maknanya vektor A sama dengan B. Okay, katakan sini kita letak bagi huruf besar lah. A, katakan B, C dengan D. So AB sama dengan CD. Okay, macam ni. Boleh tulis dalam dua bentuk macam ni. Okay. Ini kalau pasal dia tak letakkan origin dia apa. Tapi kalau in case saya letak origin, dia jadi macam ni lah. Misal dia. Okay, A, B, C, D. So AB sama dengan CD. Okay. Moreover, kita boleh buat penulisan kan. Cara nak tulis, moreover the two vector lah also equal in magnitude. So equal magnitude dia pun sama. Okay, magnitude dia adalah sama. Magnitude ni apa? Sekejap kita kira. Macam nak kira magnitude. Jadi kita kira macam mana kira magnitude ni pun awak dah belajar tadi dah. Sebelum ni awak dah belajar. Dalam complex number dah belajar dah. Okay. Okay. Bagaimana dikatakan yang kedua iaitu parallel vectors. Parallel vectors ialah vektor yang selari. Yang ni sama macam kes yang pertama tadi. Saya dah beritahu tadi dah. Contohnya kalau yang first tadi around 160 km. Yang ni dalam dapat 95 km. So direction dia sama. Okay, daripada tempat yang sama. Sudut sudut bukaan dia pun sama. Dia punya kalau kita plotkan dalam graf, dia sudut sama dia punya ni. Maknanya parallel. Cuma magnitude dia tak sama. Okay.
two vector must be same direction, tapi magnitude dia tak sama. Size dia adalah tidak sama. Okay. Dan tengok negatif lah. Negatif ialah two vector having a same magnitude, sama panjang, okay, same magnitude but opposite direction. Pining ipoh, ipoh pining. Pining ipoh pining. So ada direction yang bertentangan. So dipanggil negative vector. So kita tekan A, siapa A sama kan? Jadi kat sini adalah negative A lah. Negative A. Okay, example baru kita masuk nilai. If A ni dia punya vektor dia adalah 2i campur 3j tolak k, maka negatif A adalah berapa? Negatif A ialah negatif, buka kurungan dulu, awak tulis balik A ni apa? Ini ialah A dalam ni. Okay, ni A. Rujuk ke mana? Rujuk kat sini. Ini adalah A, 2i campur 3j tolak k. Okay, so negatif A, awak negatif lah. Negatif 2i, negatif campur positif, negatif dengan positif, negatif dengan negatif, positif. So ini adalah nilai bagi negatif vektor E. Boleh? Okay, tengok yang position tak? Position vector. The vector OA is referred. Sekejap Jangan buat sekejap. Okay. The vector OA is referred to a fixed point and origin is called position vector. So ini position vector, dia akan position vector starting pada from 0 sini. OA 0A ni. Kalau awak tengok balik dalam Cartesian tadi, saya tunjukkan tadi, mana tadi? Nampak sini. Ni. Okay, maknanya start from sini kepada P. Okay, ini cara penulisan ni lah. Okay, vektor V ni adalah start from 0 to P, OP. Okay, 0P. Itu adalah position dia. Okay, dirujuk sebagai fixed point. And origin is called, maknanya origin O ni sebagai pada position vector. Okay, free vector. Apa maksud free vector? Vector such as A. A kan boleh. Ataupun awak tulis A ni lah. Senang. Boleh nampak perbezaan dia. Takut dengan panggil such as a which. Kalau awak tak boldkan kan. Ataupun tak gunakan pen lain. Saya anggapkan sebagai A je. Which is not related to a fixed point. Maknanya dia tidak tertakluk kepada posisi tetap. Dan dipanggil sebagai vektor bebas. Okay, kalau yang ada from origin ni dia panggil position vector, tapi kalau tak di-refer kepada mana-mana ni dipanggil vector bebas. Okay, tengok position. Okay, setakat ni, setakat buka surat 165 ni clear, boleh tak lagi? Ada siapa nak tanya, silakan. Belum kita beralih pada sebelum. Okey, kalau ada nak tanya, angkat tangan. Siapa yang faham, angkat tangan. Ada seorang tak ada lagi ni. 2 orang. Siapa yang faham, angkat tangan. Okey, 10, 11, 12. Okey, yang 26 dah 17. Okey. Okey, turun tangan. Okey, turun tangan. Okey. Kembali pada position vector. Okey, diagram 3 di bawah show the position vector. Position vector tadi cakap apa? Yang ada O kan? Ada OP tu kan? Okey. Is a vector which represent the position of point P in space in relation to reference origin O. Okay, origin O maknanya dia refer pada origin, ada nilai O. Dia bukan free vector tapi dia position vector. So apa dia ada nilai origin ya. It is equivalent, dia adalah bersamaan to a imaginary displacement from O to P, SOP and is also. Okay.
Jadi kalau kita letakkan position vector tadi dalam sifat yang ke dalam jenis-jenis vektor yang keempat tadi, array vector. So kalau kita letakkan position vector dalam bentuk Cartesian pembentuk ni, beginilah bentuk dia. Okay, pada origin OP ni. Okay. Dan P ni, point kat sini adalah diwakili dengan satu koordinat iaitu pada X dan Y. Nilai X berapa, Y berapa, kita tengoklah. Okay, bagi contoh dekat sini, vektor OA with coordinate 2, 3. So, kita perlu baca koordinat, sini ada nilai X, sini adalah nilai Y. Can be expressed to the vector IJ. Maknanya ke sini adalah paksi X kan. Dan ini adalah paksi Y. Okay. So, X ada nilai 2, Y pada J ni adalah 3. So, magnitude pada X ni adalah 2, magnitude pada sini adalah 3. Okay. The vector show in diagram 4 below. So, macam ni lah bentuk penulisan dia. Okay, OA, 2 nilai pada X, ini adalah paksi X, manakala sini adalah paksi Y. Okay, ya. Ini cara menulis dia, sama ada tulis paksi 2, 3 ataupun tulis 2I campur 3J. Tulisan kat bawah ni. Campur 3J. So, ini satu bentuk ataupun 2, 3. Okay. Ada 3 bentuk penulisan bagi satu vektor. Okay, 1, 2 dan 3. Okay, boleh? Okay, kita tengok next page. Okay, diagram 5. The diagram 5 show the vector can be expressed xi dengan yj. Okay, cara nak baca AB. Okay, AB, kita cakap tadi pergerakan kita buat dia punya ni rule kalau ke atas, ke kiri, okay, ataupun macam ni, okay, ataupun macam ni, ini adalah pergerakan semua ke arah kanan. So nilai bagi X adalah positif, Y positif. Ni X dia adalah positif, X positif tapi Y dia negatif. Okay, nanti tunjukkan macam mana. So ini padam dulu. Saya bagi 2 ni basic dulu. Yang ni maknanya nilai dia adalah positif. Kat mana positif kejap kita tunjukkan. Okay, satu lagi pula nilai dia negatif. Macam mana negatif? Ke belakang dan ke bawah. Okay, apa benda ini negatif? Kejap saya tunjukkan. Okay, tengok sini. Bagaimana kita represent, kita bagi nilai bagi AB ni, matrix apa? Vector AB. Okay, AB sama dengan berapa? Berapakah nilai X? Nilai X nilai X dan nilai Y. Mana nilai Y dia? Okay, ni nilai Y. X dia berapa? Y dia berapa? Okay. X dia ada 2 kat sini. Maknanya ada 2 kotak kat sini. So, sini ada 2. Y dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. 2 ke arah kanan. 2 ke arah kanan, saya cakap kanan ialah nilai positif. So, X dia bernilai positif sepat 2I. Manakala Y dia pula berarah ke mana? Ke bawah, negatif. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, negatif 6 C. Okay, kalau kita ringkaskan dapat 2I tolak 6. 2I tolak 6G. Okay, boleh tak ni? Sekali lagi Encik, boleh tak? Okay, kita tengok AB. Origin A. Okay, terminal point atau hit dia B. Okay, ni origin A. Okay, kita tengok nak tulis macam mana nilai vektor AB ni nak ditulis macam mana, saya lupa tulis ni. Okay, vektor AB nak tulis macam mana. Okay, dia maknanya tengok arah X ya. X ni mengalir ke mana? Ke kiri ataupun ke kanan? Kita nampak dia mengalir ke kiri, ke kanan. Nampak tu? Panah dia mengalir ke kanan. Pemberatan dia ke mana? Okay, yang ni ke kanan, yang ni ke kanan, yang ni ke kanan, yang ni dia tak ada nilai dah pasal kosong kan, ke bawah kan. Okay, ini adalah nilai, saya padam nilai kosong dulu.
Kosong ke warna lain. Sini kosong lah nilai dia. Kosong kan bawah kan, dia apa? Y dia. Kemudian ngala ke belakang. Ke belakang ialah negatif lah. Negatif. Ini saya refer pada nilai X saja. Atau nilai I. Okay, nilai I kat sini adalah negatif. Yang ni adalah positif. Nampak ni, ngala sini? Maknanya dia ngala ke arah ke berat sebelah kanan. Sebelah kanan ni mana positif. So dapatlah 2I kat sini. Macam mana dapat 2? Saya ambil daripada origin dia kat sini. Kan? Berapa kotak ngala ke anak panah pergi? Iaitu 1 dan 2. So dapatlah 2I. Okay. Kemudian kita tengok sifat balik yang anak panah ni pula. Macam mana dapat 6? Okay. Tengok Y. Y ni kalau ngala ke atas. Okay. Ngala ke sini. Ngala ke sini. Ngala ke sini. Ngala ke sini. Semua nilai positif. Ini kosong pasal dia tak gerak mana. Tapi kalau dia ngala ke bawah. Sini. Sini. Ni nilai Y saya refer ni. Dia menjadi menilai berapa? Negatif. Positif. Sini negatif. Yang ni tengok macam mana. X tu. Kiri ke kanan. Yang ni atas dan bawah. Okay. Atas dan bawah macam ni. Okay, maknanya Y tu ngala ke atas. Dia menaik tinggi lah. Kalau yang ke bawah. Ni okay, dia ada lagi satu ni. Okay, sama juga macam ni. Ni X pun sama. Okay. Yang ni pun sama negatif. Tengok awak tengok depan ada satu anak panah ni, tengok baca 2 kali. Yang pertama tengok bagaimana dia berubah daripada paksi X tu. Paksi origin ni, ini kita origin dia. Ni asal dia. Dia ngala ke mana? Kiri ke kanan. Kalau kiri, berat kiri maknanya dia positif lah. So dapatlah 2I. Tengok pada paksi yang okey, kita tengok pula untuk ke bawah. Okey, nilai J. Dia ke bawah ke atas. Katakan B-nya ke atas, dia jadi plus 6J. Tapi anak panahnya ngala ke bawah. Tolak 6J. Okey, boleh tak? Boleh Encik, boleh. Jelas. Yang lain tak tahulah ni. Banyak seorang boleh respon. Kita tengok C dengan D. C dengan D, kita tengok C, D. Maknanya kenapa saya tulis C, D? Anak panah macam ni sebab anak panah ni ngala daripada C kepada D. So tengok pada angka paksi X. Paksi X dia positif ke negatif? Paksi X positif ke negatif? Pergerakan. Sini origin. Maknanya kalau kita gerak sini, ini adalah destination pada paksi X. So sini ada 1 kotak, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. So 7, maknanya sini kita dapat 7I. Okay, tengok pada paksi. Tengok pula pada paksi apa ni, Y pula. Y pula. Destination asal dekat sini, dia naik ke atas. So mulai positif lah. 1, 2, 3, 4. So dapat sini tambah 4J. Okay, macam itulah maknanya daripada vektor tadi, kita plotkan dalam satah apa ni, apa nama tadi ni, graf ni. Inilah nilai yang kita dapat. Daripada sini nanti kita akan dapat magnitude lah. Magnitude kejap lagi lepas ni. Masuk macam mana. Okay, C, D, E, F. Okay, E, F. Tengok X pula. Okay, kita ambil origin dia. X kat sini asal dia. Maknanya kalau kita tarik dia ke bawah, dia menghala ke arah ke kiri. Ke kiri maknanya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, kita ngala ke belakang kan. Negatif 3. Di sini kita dapat negatif 3I. Okay, nak campur tolak. Tengok origin sini, dia turun ke bawah. Nampak anak panah ngala ke bawah. Maknanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So tolak 4J. Selaru tengok gambar ni. Okay, tengok pula G. Okay, G. Tengok pula G. Tengok pada paksi X. Okay, dia menghala ke arah belakang. Tengok origin apa dia punya destination dekat sini.
So kat sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Awak jangan tengok bawah ni 8, 7, 6, 5. Maknanya nombor bawah ni berkurangan kan. Dia pun atas berkurang. 1, 2, 3, 4. So dapat negatif 4i. Tengok dia punya paksi y pula daripada bawah. Oh, nampaknya dia naik ke atas. Dia naik ke atas, maknanya bertambah. Bertambah sini jadi 1, naik 2. So dapat tambah 2j. Clear tak benda ni? Clear tak benda ni? Boleh cik? Clear sir, clear. Tengok yang ni dia tulis sini lah. Okay. So AB macam ni. Okay, jarak dia. Ditulis dengan bentuk macam ni ataupun tulis dalam bentuk 2, negatif 6. Dan ni 7, 4. Dan ni ataupun negatif 3, negatif 4. Dan another one, negatif 4, 2. So ada 3 bentuk penulisan, 1, 2, 3. Okay. Tapi dia minta dalam bentuk XI dan YJ. Yang ni jawapan dia. Kalau bentuk macam ni, saya bagi contoh, bagi siap-siap lah. 3 bentuk penulisan bagi vektor lah. Sama ada dalam bentuk macam koordinat, bentuk yang ada komponen IJ, K, ataupun bentuk macam bentuk metrik ni. Okay, tengok example 5.1. Given A, okay, yang ni kena tengok betul Given A, B and C, point dia, point, maknanya kat sini ada 3 satah. A, B, C. Find vector AB, BC dan AC. Okay. Untuk yang ni, tak perlu awak nak plotkan graf dia lah. So kat sini ada 3 satah dia punya ni. Ada 3 paksi. So kat sini dia refer kepada I, J dengan K. Ada 3 dimensi. So sini ada I dengan J sahaja. Ini ada I, J dengan K. 2 koordinat ada 3 dimensi dan 1 koordinat hanya 2 dimensi saja. 2 dimensi saja. So dia cari A, B berapa, B, C berapa, A, C berapa. So solution ni adalah awak tulis daripada origin. Okay, ada kat sini vektor tu daripada OA. Okay, OB dan OC. Macam mana dengan OA? Awak gantikan, masukkan nilai dalam koordinat X, Y dengan Z ni. Ni X, Y, Z ni dalam bentuk penulisan macam ni. Okay, so I dia 1 tak boleh tulis, so tulis I sahaja. J sama dengan 2, so 2J. K dia adalah negatif 3, so negatif 3K. Okay, buat yang ni dulu. OA berapa? OB pun sama, 2I dengan tolak 3J. K tak ada. Tambah kosong tak apa. Tambah kosong K. Kalau nak tunjukkan dia punya ni, tambah kosong K. Okay, jangan tolak kosong K jadi negatif ni. Okay, kosong K. Tambah kosong K. Okay, manakala OC pula ialah 3I tolak 4J tambah 5K. Okay, first buat yang ni dulu. Okay, kemudian baru kita selesaikan. Untuk menyelesaikannya, kita ada 2 kaedah. Okay, yang pertama kaedah macam ni, dia first kaedah. Yang kedua kaedah macam gunakan kaedah macam metrik ni lah. Okay, tengok mana yang mudah lah. Rasa ini lagi mudah juga. Okay, AB adalah AO campur OB. AO campur OB. Sedangkan dalam yang first solution tadi, kita semua OA. Maknanya origin kepada A, origin kepada B, origin C, yang ni. Tapi kat sini dia tulis AO. Macam mana dapat AO ni? AO ialah sama dengan OA. Tapi negatif lah. Kalau perasan balik yang first tadi, ipoh pinang ipoh. Saya cakap tadi AB adalah sama dengan negatif AB kan. Negatif BA. Tidak. Negatif BA. Kan? So sama dengan ni. OA adalah negatif. AO adalah negatif OA.
So inilah kita tukarkan dia. Okay, kita nak jadikan O semua depan, macam OA, OB. Maknanya kita dah dapat nilai OA ni adalah nilai yang kita buat solution tadi tu. Yang first kita dapat tadi. Yang ni. So masukkan balik. Jangan lupa tanda negatif. Kenapa tanda negatif penting? Sebab apa kat sini kita tuliskan negatif OA kan. Negatif penting. OA adalah kita ambil nilai tadi. I campur 2J tolak 3K. Campur OB. OB tadi adalah 2I dengan 3J. Okay. So masukkan nilai negatif I. Negatif positif negatif 2J. Negatif negatif 3K plus 3K. Negatif negatif adalah campur. Okay. Campur. Kemudian OB pula 2I. Negatif positif negatif negatif 3J. So settlekan negatif I dengan 2I. So dapat I. Negatif 2J dengan negatif 3. Utang 2, utang 3 jadi utang 5. 3K dengan tak ada apa tulis 3K. So ini adalah nilai baru bagi nilai vektor AB iaitu I tolak 5J tambah 3K. Okay. Okay, maknanya dia punya sudut dia punya koordinat dia adalah 1, negatif 5 dengan 3. Atau boleh tulis dengan cara gunakan kaedah ni. Ada dua kaedah kedua kan saya cakap. Jadi AB sama dengan OA. Okay, ini sama, ini negatif. So OB kita tulis balik dalam bentuk macam ni. Okay, maknanya kita pindah je lah OB tolak OA lah. Pindah depan jadi OA. Sama je dah pindah pun. Saja letak macam ni. Okay, letak balik 2 negatif 3 kosong. Okay, 2 tolak 1 tinggal 1. Negatif 3 tolak 2 tolak 5. Kosong tolak 3 dapat 3. Kosong tolak jadi campur jadi 3. So boleh tulis dengan dua kaedah ni lah. Okey, untuk ini faham tak? Okey, saya Faham, Tuan. Okay, yang ada siapa yang tak faham? Ada siapa yang tak faham angkat tangan? Ada seorang yang tak datang lagi. 2 orang tak datang. Siapa yang tak faham? Angkat tangan. Okey, Mikael, Haikal, tolong onkan mic. Tanya, kalau nak tanya apa-apa. Ya Encik, OR yang bawah. 2 negatif 3 kosong yang bawah. Sekejap Nombor 2. Yang mana? Yang nombor 2 Encik tunjuk. Okey, kejap nombor 2. Okey, kenapa? Ni. Ya Encik yang tu. Kenapa? Dia ada satu kaedah tulis kat atas ni. Sama ada tulis bentuk macam ni ataupun bentuk ni. Dia ada pilih antara dua ni lah. Yang ni pun sama je sampai sini. OB ni adalah awak tulis macam ni. Okey, yang ni OA. Jadi berapa? 1, 2, negatif 3. Boleh tak naik OA je ni? OB pula adalah 2, negatif 3 dengan kosong. Kita tak payah macam ni je. Okey, OC pula adalah, okey, kalau nak tulis kosong boleh tak? Okey, kosong je. Sini 3, negatif 4 dengan 5. Ada dua bentuk penyiasatan. Sama ada tulis bentuk macam ni. Ni bentuk X. Ni adalah bentuk XI campur YJ ataupun bentuk macam ni. Okey. Itu jadi macam ni. Kosong ni adalah ni nilai X, nilai Y, ni nilai Z ataupun ni I, J, K. Okey, saya pegang dulu. Okey, kejap. Yang lain. Yang atas ni, ini adalah nilai I, ni J, ni K. Okey Encik, baik. Terima kasih Encik. Sama. Okey, yang kedua. Soalan kedua, beri contoh kat sini adalah BC. Okey, apakah nilai BC? Apa ni vektor BC? BC adalah BO campur OC. BOC. Maknanya kalau nampak sini B, sini C. Mana B kepada C. B kepada C. Okey? Mana BC adalah B kepada C. So BO tak ada kan? Kita dalam solution tadi, kita tulis ada, cuma ada OB sahaja.
So nak dapatkan BO adalah sama dengan negatif OB. Okay, dan campur OC. So negatif OB, ambil nilai yang kita dah kira tadi. OB tadi berapa? 2 dengan 3. Dan K ni tak ada. Biar kalau K tak ada, tak payah tambah kosong K ni, tak payah tulis, tak apa. Okay, biarkan saja. So sini, tapi kalau dalam benda ni kena tulis. Kalau yang dalam ni kena tulis lah, kosong. Jangan tergantung tiba-tiba 2 nilai saja. Tapi kena masukkan nilai K sekali kalau dalam bentuk macam matrik ni. Okay, kalau dalam bentuk X, Y, XI dengan YJ ni, tak payah tulis, tak apa. Okay, K tu tak payah tulis. Okay, kat sini 2I campur 3J. Okay, kemudian campur 3I tolak 4J tambah 5K. So setelkan hutang 2 bayar 3, ada 1 lagi. J ada RM3, hutang RM4, ada negatif hutang 1. Jadi kat sini tinggal K saja 5. So ini dah baca tu. Okay. Atau dibuat dalam bentuk soalan jawab macam ni. Ini kau buat lah. Nak pakai yang mana. So OC, ini nilai tadi saya cakap. Ini adalah I, J dan K. I 3. Okay. J negatif 4. K ada 5. Tolak. I ni 2. J ni negatif 3. K nya tak ada tadi sini kan. K adalah kosong. Kena letak jangan leave it blank macam ni. So 3 tolak 2 dapat negatif 1. Salah ni. 3 tolak 2 dapat 1 lah. Bukan negatif 1. Okey, salah. Betul 3 tolak 2 adalah 1. Negatif 4 campur 3. Maknanya negatif 4 campur 3. Betul, dapat negatif 1. 5 tolak 0 dapat 5. So betul kan? Bukan negatif 1. Ke dalam buku dia betul. Kalau betul kan ni? Siapa ke tengok sini jawapan ni pun 1 sini. I dapat 1, J dapat negatif 1, K dapat 5. So betulkan ini. Padam. Okey, yang C. Bagaimana bentuk AC pula? AC adalah AO campur OC. AO campur OC. AO campur OC. Okey. AO ialah negatif. Sama jugalah kan. Balikkan nilai dia tu. So, pupun negatif. AO, OA berapa dapat? Ambil pada yang first tadi. Campur OC. So kat sini ada I, ada J, ada K. So negatif AI. Okay. Campur tolak apa ni, negatif positif buat tolak. Campur dengan 3K. Kemudian 3K tolak 4J tambah 5K. I, hutang 1 bayar 3 ada 2. Hutang 2, hutang lagi 4 ada hutang 6. Okay. Ada RM3 campur dengan 5 ada 8. So ada 2, negatif 6, 8. Ataupun dalam format dalam ni kita tulis macam ni pun boleh. Okay. Tapi tengoklah jawapan ni nak macam mana. Okay. Ada satu lagi. 2, negatif 6 dengan 8. Okay. Sama dengan bawah ni jawapan dia. Okay. 2, 6, 8. Okay. Tengok exercise 5.1. Solve the following equation. Negative vector A. So ini A, B dan C telah dinyatakan sebagai koordinat A, B dan juga C. Okay, so A kat sini apa dapat? Dia jika nak cari negative vector, A adalah 136 iaitu I campur 3J campur 6K. So dia cakap negatif vektor pada A ialah dia nak cari berapakah negatif vektor dia. So macam mana? A negatif A sama dengan negatif I campur 3J tambah 6K. So dapat berapa? Negatif I tolak 3J. J ni macam I. J. Okay, tolak campur jadi tolak 6K. Okay, itulah negatif A. Okay, AB. Okay, AB macam mana nak buat? Kita buat
OA dulu macam tadi. OA sama dengan apa? OA ialah I campur 3J campur 6K. OB pula adalah 3I tolak 2J campur 6K. So, kita ikut contoh macam tadi. AB adalah sama dengan berapa? Vektor AB ialah AO campur OB. So, OA tak ada kan? Dia sama dengan negatif OA. Jadi, sekarang ni negatif OA campur OB. So, negatif OA dapat berapa? OA adalah I campur 3J tambah 6K. Campur berapa tadi? Saya tulis kat sini. Cuma nak. KOB adalah 3I tolak 2J campur 6K. So, negatif I campur kat tolak kan. Tolak 3J tolak 6K campur 3I tolak 2J campur 6K. Sekejap sebentar sikit. 6K kalau mak tak muat. Okey. Selesaikan. Hutang 1 bayar 3. So dapat 2I. Hutang 3, hutang lagi 2 tolak 5J. Hutang 6 bayar 6 habis. So inilah jawapan dia. 2I tolak 5J. Okey. Vektor BC. Samalah. Buat balik. Okey. BC, OB. Sama dengan berapa OB? 3I tolak 2J tambah 6K. Padam 6K. Kemudian OC. OC sama dengan berapa? OC sama dengan 3I tambah 4J tolak 7K. Okey. BC sama dengan BO campur dengan OC. So BO tak ada. BO OB campur dengan OC. So negatif OB adalah berapa? 3I tolak 2J tambah 6K campur OC 3I campur 4J tolak 7K. So settlekan negatif 3I campur 2J tolak 6K campur 3I tambah 3I campur 4J tolak 7K. Hutang 3 bayar 3 habis. Hutang 3 bayar 3 habis. Hutang ada RM2 campur RM4 jadi RM6. RM6. Lepas tu hutang 6, hutang lagi 7 tolak 13K. Okey. Okey, yang vektor AC ni buat sendirilah. Okey. Senang aja benda ni. Okey, setakat ini bagaimana? Boleh lagi tak? 27. Ada siapa lagi tak datang ni? Okey je. Boleh sir. Boleh. Boleh lagi? Saya teruskan lagi ke nak berhenti dah? Depan ni susah ke sir? Magnitude. Magnitude tu dah belajar dalam apa ni, complex number. Just function kuasa 2, X dan kuasa 2, Y kuasa 2. Ini ada 3 je. Macam mana? Kita settlekan magnitude dah sir. Sampai magnitude je, sampai muka surat. Magnitude lah. Kita settlekan magnitude. Terus. Okey, terus sikit lagi ya. Boleh, steady. Okey, tengok muka surat 170, magnitude vector. Okey, magnitude vector. Tak ada susah mana pun benda ni. Sikit je. Okey, magnitude. Magnitude yang awak dah biasa buat benda ni dah. Okey, magnitude
the magnitude or length of vector, maknanya magnitude ataupun nilai ataupun panjang vektor tu. Yang saya cakap tadi macam panjang KL, Penang Ipoh kan 160 km tu, itulah magnitude lah. Okay, magnitude itulah dia. Maknanya jarak antara Penang ke Ipoh 160 km. Okay, diukur macam ni lah. Maknanya AI campur BJ untuk 2 dimensi. Untuk dimensi I dengan J lah. Tapi kalau untuk 3 dimensi dia ada 3 lah. I, J dengan K. So the magnitude of all length of vector U, AI plus BJ sikitlah seperti berikut. So nilai sama lah. Awak bubuh je sini punca kuasa 2 bagi A kuasa 2 campur B kuasa 2. Katakan sini 5, sini 6. So dapatlah sama dengan 25 campur dengan 36. 25 campur 36 berapa? 61. 26. Okey, 61. Okey, punca kuasa 2 bagi 61 berapa? Itulah nilai magnitude dia. Bagi yang 3 dimensi ada 3 nilai. Pun sama juga A kuasa 2 campur B kuasa 2 campur C kuasa 2. Contoh di bawah. Find the magnitude vector of 3I campur 4J. Okey, 3I campur 4J. Kalau awak nyatakan sini, 3, 4 macam ni lah. So, berapa? Sini katakan 3, sini ada 4. So, vektor dia lah 3 campur 4J. So, berapa vektor dia? Using the magnitude formula. Formula dia macam ni. Tulis macam ni. Vektor macam ni. Untuk magnitude, dia ada macam ada modulus macam tu. Okay. Sama dengan A kuasa 2 ataupun X kuasa 2 sini campur B kuasa 2. So, 3 kuasa 2, 9 campur 16 dapat 25. So, dapat 5 lah. Itulah magnitude dia. Okay, itu untuk 2 dimensi. Untuk 3 dimensi, find the sum. Jumlah vektor dulu. Kemudian find also magnitude. So, carikan jumlah dahulu. Tekan ini magnitude ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. So, carikan jumlah kedua-duanya dahulu. Itu awak campurkan A campur B. Okey, maknanya campur nilai betul. I dengan I, B dengan J dengan J, K dengan K dahulu. Kemudian cari magnitude dia. Okey. So, kita anggap A sebagai I, J dengan K. Ada 3 nilai. So, I ni adalah 1, J adalah negatif 1, K dia adalah 2. So, B adalah 2, 3 dengan 4. Okay. Kemudian campur kan. Campur I dengan I, J dengan J, K dengan K. So, tulis macam ni. I tolak J tambah 2K, campur 2I, campur 3J tambah 4K. I RM1, campur RM2 dapat RM3. J, hutang 1, bayar 3. So, ada RM2 lagi. So, yang K RM2 campur 6, campur 4 dapat RM6. So, kemudian dah dapat dah nilai mana campuran kedua-duanya adalah 3I, 2J dengan 6K. Kemudian cari magnitude dia. Magnitude dia adalah punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 campur 2 kuasa 2 campur 6 kuasa 2. So, dapatlah 7. 9 campur 4 campur 36 dapatlah set 49 ataupun dapat 7. Okay, tengok exercise 5.2. Find the magnitude vector ni. So, nak cari vektor ni adalah tulis bentuk penulis macam ni. Punca kuasa 2 bagi 5 kuasa 2 campur dengan 3 kuasa 2. So, dapat 25 campur dengan 9. Dapat berapa? 34. Tekan calculator. Dapat apa? Berapa? Tekan calculator punca kuasa 2, 34. Senyap pula dah. Berapa dapat? 5.83. 5.83. 5.8 boy. 5.830 bro. Okay, sama dengan ni lah. Okay, find the magnitude of vector P. Okay, P sama ni dengan A dengan ni. Okay, ini dia cakap vektor P dengan A, maknanya 2 vektor beza yang tak payah campur. So, apa dia bukan kata P campur A. P yang ni A macam ni. Jadi P, okay, kalau nak tuliskan balik, P adalah 3I tolak 6J tambah 2K. Okay, jadi vektor P sama dengan punca kuasa 2 bagi 3 kuasa 2 negatif 6. Okay, kuasa 2 campur
2 kuasa 2. Okey, jadi 9. 6 kuasa 2, 36. 2 kuasa 2 campur 4. Okey, 49. So, dapat sama dengan 7. Manakala A adalah 4I campur 5J campur 3K. Okey, magnitude bagi A adalah punca kuasa bagi 4 kuasa 2 campur 5 kuasa 2 campur 3 kuasa 2. So, dapat berapa sini? 16 campur 25 campur mana lagi ni? Campur 9. Okey, 16 campur 25 campur 9. 16 campur 25 campur 9. 50. Okey, tekan punca kuasa 2 bagi 50. Dapat berapa? 7.071. Okey. Okey, tengok yang ni pula. Find the magnitude mana dia nak minta yang ni lah. Of the vector AB, OA dengan OB. Mana yang ni awak kena buat seperti mana yang latihan sebelumnya. Iaitu OA kita dapat ni, OB ni kalau cari AB adalah sama dengan AO campur OB. Okey, AO campur AB. Mana kat sini dia bagi OA adalah ini. So, kita kena buat negatif OA campur dengan OB. Negatif OA adalah apa tadi sini? 2I campur J. 2I campur J campur OB. Negatif 4I campur 7J. So, negatif 2I tolak J tolak 4I campur 7J. So, settlekan negatif 2 hutang 2, hutang 4 jadi hutang 6. Hutang 1 bayar 7 tambah 6J. So, kat sini, okay. Jadi AB, dulu dia, negatif 6 kuasa 2 campur dengan 6 kuasa 2. So, dapat berapa? 36 campur 36, 72. Punca kuasa 2 bagi 72 adalah 8.845. 8.485 bla 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 bla. Dia ataupun dapat 8.49 lah. Okey, yang ni berapa dapat? 68. Boleh juga ditulis dalam bentuk macam ni. So, kita nak bagi faham ialah 6I campur 8J. So, nak dapatkan A sama dengan berapa? 6 kuasa 2 campur 8 kuasa 2. 36 campur dengan 64. 100. Dapat berapa? 10. Okey. EF boleh buat tak? 10. Senang kan? Dapat saya dapat. Okey. P dengan F buat sendirilah. Okey. Jadi PQ, P dapat berapa? Q dapat berapa? Okey. PQ buatlah OP berapa? OQ dapat berapa? Untuk PQ adalah sama dengan PO OQ. Okey, kat sini dapat negatif OP campur OQ. Dapat nilai dia dalam bentuk I dan J. Itu punca kuasa dia baru dapat. Okey, yang ni pun mudah lah. Ini sangat mudah. Buat sendiri. Okey, bagaimana? Siapa yang kurang jelas dengan topik hari ni angkat tangan. Tapi down dulu lah. Siapa yang tak ada hari ni ya? Ada 2 orang yang tak ada hari ni. Boleh tahu siapa dia? Saya attendance lah. Sebab apa yang saya guna sekarang ni tak boleh nak. Tak boleh. Sekejap awak jangan keluar dulu. Saya nak attendance dulu. 10. Sekejap 13. Sekejap. Okey, kalau ada apa-apa tolong angkat tangan. Kalau nak bertanya silakan.
13 dengan 16. 16, lepas tu 23 dan 20, 23. Hmm, 23. 30. Okay, saya panggil nama, tolong jawab. Saya tak nak saya panggil nama. Saya panggil nama, tolong jawab. Nurul Asnida. Nurul Asnida. On camera. Ada. Okey. Daniel Haikal. Daniel Ya, Haikal. saya. Chin Ya, Cheren. saya. Suara sama je. Haziq Syahmi. Hello. Ya, saya. Yes, Amin. Aga teacher. Okey. Amir Syuhir. Yes, sir. Muhammad Izham. Muhammad ada. Yes, sir. Oi Jong Zing. Yes, sir. Ada. Okey. Haizat Hasmin. Yes, sir. Okey. Naim Abdul Ghani. Naim. Afif Naimi. Afif. Yes, sir. Ilmi Iskandar. Ya, Ilmi saya. Okey. Safwan Safi'i. Safwan ada. Safwan Safi'i 1. Safwan Safi'i 2. Safwan Safi'i tak ada. Ali Sarifuddin. Jangan. Imran Syukri. Imran Syukri 1. Imran Syukri 2. Imran Syukri tak ada. Arvin Raj. Yes, sir. Yes, sir. Raif Ziki. Yes, sir. Ada. Aiman Nafizan. 1. Aiman Nafizan 2. Aiman Nafizan tak ada. Fawaz. Yes, sir. Siti Aisyah tak ada. Siti Aisyah 1. Siti Aisyah 2. Yes, sir. Ada. Cepat sikit. Tinggal Izan Azani. Yes, Izan Azani. Alright. Al-Adlan. Saya. Firas Faid. Ya, saya. Amir Fauzan. Yes, sir. Right. Ya. Vinod Rao. Vinod Rao 1. Vinod Rao 2. Vinod Rao 3 tak ada. Ellen Haimer. Okey. Mikael Haikal ada tadi kan? Mikael Haikal. Ada. Ya, saya. Muhammad Nur Syawal. Muhammad Nur Syawal 1. Muhammad Nur Syawal 2. Muhammad Nur Syawal 3. Tak ada. Nur Syazah. Orang tak ada. Okey. Memang tak ada siapa ni. Ya, sir. Siapa? Yang siapa cakap ni? Syawal. Ha? Saya Syawal. Syawal okey dah ada dah. Tadi Aiman, Imran dengan Safwan tak ada
Tak ada orangnya. Okey lah. Siapa ni? Okey, kita berhenti kat sini dulu. Apa-apa hal nanti kita akan bincang dalam grup nantilah untuk minggu depan macam mana. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya boleh stop untuk kelas pada hari ini. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, sekejap. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey sir, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.